Selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan dengan keupayaan elektrod piawai. Hari ini kita hanya guna buku A. Jadi sebelum ini kita sudah belajar pengoksidaan dan penurunan. Kita ada 4 cara untuk menentukan suatu tindak balas redox itu melibatkan pengoksidaan atau penurunan. So di sini yang pertama adalah penambahan atau pengurangan oksigen, penambahan atau pengurangan hidrogen. Okey, untuk kedua-dua kategori ini tak ada eksperimen. Yang seterusnya melibatkan pendermaan dan penerimaan elektron. Kita ada eksperimen yang pertama lah, pemindahan elektron. Kemudian yang kategori terakhir dari segi peningkatan atau penurunan nombor pengoksidaan, kita guna ini, penukaran ferrum iron 2+ kepada 3+ dan terbaliknya. Kemudian kita ada 2 contoh tindak balas redox, iaitu pengesaran logam dan pengesaran halogen. So kita sudah habis dengan pengoksidaan dan penurunan. Hari ini kita akan masuk kepada keupayaan elektrod piawai. Di mana dia penting untuk menentukan ion yang dingacas yang kita akan guna di sel elektrolisis kemudian. Jadi apa sebenarnya keupayaan elektrod piawai? Dia adalah satu beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam dengan larutan aqueous yang mengandungi ion logam. Jadi semua keupayaan elektrod akan wujud. Tetapi untuk keupayaan elektrod yang piawai, kita akan guna satu sistem elektrod sebagai rujukan, iaitu kita guna elektrod hidrogen piawai. So secara konsep dia, sebenarnya dia lebih kurang sama dengan jadual berkala. Kita tak boleh cari jisim untuk setiap unsur. Jadi kita guna perbandingan dengan 1/2 bagi 1 mol karbon. That's why kita boleh dapatlah jisim perbandingan untuk setiap unsur. Jadi sama juga dengan keupayaan elektrod. Kalau kita nak tentukan keupayaan elektrod piawai, kita boleh bandingkan dengan elektrod hidrogen piawai. So dengan keadaan piawai, iaitu kepekatan ion dalam aqueous masih 1 mol, tekanan 1 atmosfer, suhu 25 darjah Celsius. Jika tidak melibatkan logam sebagai elektrod yang aktif, kita boleh guna platinum. Sebab platinum adalah elektrod yang lengai, dia tidak akan ambil tindak balas kimia dalam satu reaction itu. So kita tengok apa sebenarnya elektrod hidrogen piawai. Dia macam ini. Dia ada satu elektrod platinum yang direndamkan ke dalam asid. So di sini dia akan berubah-ubah. Jika bahan yang diuji dengan dia untuk menentukan beza keupayaan piawai, akan menderma elektron kepada elektrod hidrogen piawai, maka asid akan terima elektron daripada bahan itu dan akan wujud sebagai hidrogen gas. Jika bahan yang diuji dengan elektrod hidrogen piawai itu, dia menerima elektron daripada hidrogen. Jadi hidrogen akan menderma elektron dan menjadi asid di dalam elektrod hidrogen piawai pula. Jadi segi setup dia mesti ikut syarat piawai tadilah. Platinum, kepekatan 1 mol, tekanan 1 atmosfer. Kita tengok contoh. Macam mana kita boleh tahu nilai keupayaan elektrod piawai untuk zinc adalah negatif 0.76. Kita tengok di sini zinc. Zinc. How to get negative 0.76. Sebenarnya daripada eksperimen inilah kita uji dengan elektrod hidrogen piawai, kita sambung. Dan apa yang kita dapati adalah zinc akan menderma elektron melalui litar luar kepada elektrod platinum. So elektron yang dihantar ke sini kemudian akan bawa ke dalam larutan dan diterima oleh ion-ion
hidrogen ion. Kemudian hidrogen ion akan terima elektron dan wujud sebagai gas hidrogen. Okay, so cuba tengok di sini setengah persamaan di terminal negatif. Masih ingat lagi tak macam mana kita nak tentukan terminal negatif? Terminal negatif adalah terminal di mana berlakunya pendermaan atau pembebasan elektron. So, zinc akan membebaskan elektron, jadi elektron zinc adalah terminal negatif. So, apabila elektron yang dibebaskan daripada zinc, dia akan pindah melalui litar luar dan hantar ke dalam elektrod piawai hidrogen. So, asid dalam larutan aqueous akan terima dan wujud sebagai hidrogen gas. So, dari segi setup ini, kita boleh nampak satu beza keupayaan sudah wujud, iaitu negatif 0.76. Tanda negatif menunjukkan elektrod zinc adalah terminal negatif. Jika dapat suatu nilai positif, dimakna bahan yang diujikan dengan elektrod hidrogen piawai ini adalah menerima elektron daripada sistem ini. Jadi kalau kita ujikan dengan bahan-bahan lain, inilah apa yang kita dapat. So dari segi kekuatan ejen penurunan, semakin negatif suatu beza keupayaan piawai, semakin kuat ejen penurunan itu. Jadi kita boleh nampak magnesium sebagai ejen penurunan yang lebih kuat daripada aluminium, lebih kuat daripada zinc. Sebab dia lebih cenderung menderma elektron. Dari segi ejen pengoksidaan pula, kita akan rujuk ion-ion, kemudian sampai kepada bromin, chlorine, and the last fluorine. Semakin positif suatu nilai beza keupayaan piawai, semakin kuat bahan ion atau bahan itu sebagai ejen pengoksidaan. Maksudnya dia lebih cenderung menerima elektron. Semakin negatif beza keupayaan, semakin cenderung derma elektron. Semakin positif beza keupayaan, semakin cenderung terima elektron. Jadi kita tengok satu eksperimen, kita boleh kita boleh tahu adakah tindak balas ini akan berlaku. Contohnya copper dengan silver nitrate. Kalau ini adalah tindak balas pengesaran logam, copper mesti boleh mengesarkan silver daripada larutan dalam aqueous dia. Jadi kita tengok bacaan dari segi logam. Copper dengan silver. Copper lebih kecil nilai beza keupayaan daripada silver. Jadi dia lebih kuat dari segi ejen penurunan dia. Jadi semakin kuat ejen penurunan, semakin cenderung derma elektron. Jadi copper akan derma elektron. Bila dia derma elektron, elektron ini akan diterima oleh ion silver. Dan di situlah apabila dia derma elektron, dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Kemudian kita tengok dari segi penurunan pula. Dari segi ejen pengoksidaan pula, kita boleh nampak silver ion lebih positif daripada copper ion. Jadi silver ion adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Jadi dia lebih cenderung menerima elektron. Jadi silver ion akan mengalami penurunan. So, adakah tindak balas pengesaran ini akan berlaku? Yes. Kita tengok tindak balas ini pula. Copper, adakah dia boleh mengesarkan
ion magnesium daripada larutan aqueous dia. Okey, kita tengok dari segi kekuatan ejen penurunan dulu. Magnesium dengan copper. Okey. Copper dia lebih positif daripada magnesium. Jadi daripada perbandingan ejen penurunan, copper lebih lemah. Semakin negatif nilai beza keupayaan, semakin kuat kekuatan sebagai ejen penurunan. Jadi copper sangat positif. Dia sangat lemah. Bila dia sangat lemah, maksudnya dia sukar. Dia tidak cenderung mendermakan elektron. Jadi di sini copper tidak akan mengalami pengoksidaan. Okey, jadi kita tengok dari segi kekuatan ejen pengoksidaan pula, magnesium ion dengan copper ion. Kita boleh dapati, okey, magnesium ion lebih negatif daripada copper ion. Okey, kita tahu semakin positif, semakin kuat kekuatan ejen pengoksidaan dia. Jadi magnesium ion sangat lemah. Dia tidak mampu terima elektron bagi membentuk atom magnesium. Jadi di sini magnesium ion juga tidak mengalami penurunan. Jadi tindak balas pengesaran di sini tidak akan berlaku. Okey, jadi itu sahaja. Okey, marilah kita buat satu latihan. Okey. Okey, A. Susunkan atom atau ion dalam tertib menaik kekuatan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, kita tengok tertib menaik kekuatan ejen pengoksidaan dulu. Okey, ejen pengoksidaan kita tengok dari segi kalau semua logam kita tengok dari segi ion dia lah. Okey, jadi di sini kita banding copper ion, magnesium ion, silver ion dengan zinc ion. Okey, ini adalah pembanding dari segi kekuatan ejen pengoksidaan. Kalau logam di sebelah sini kita banding dari segi kekuatan ejen penurunan. Okey, so dari sini ke sini, okey, semakin positif suatu nilai beza keupayaan, semakin kuat ejen pengoksidaan itu. Jadi magnesium paling lemah sebab dia paling negatif, diikuti oleh zinc masih dalam negatif, kemudian copper sudah positif, tetapi paling positif adalah silver ion. Jadi silver ion adalah ejen pengoksidaan yang paling kuat di mana dia lebih senang terima elektron. Okey, kita tengok dari segi kekuatan ejen penurunan pula. Okey, di sini. Okey, ejen penurunan semakin negatif beza keupayaan dia, semakin kuat sebagai ejen penurunan di mana dia lebih cenderung menderma elektron. Jadi kita boleh nampak yang paling negatif adalah magnesium. So magnesium paling kuat di last lah. Jadi kita mula dari positif, silver paling lemah, and then copper, and then zinc, dan paling positif magnesium. Okey, kita tengok B pula. Okey, berdasarkan jawapan di anda, terangkan adakah tindak balas akan berlaku bagi bahan tindak balas yang berikut. Okey, yang pertama, magnesium dengan copper ion. Okey, magnesium dengan copper. Kita boleh nampak magnesium lebih negatif. Jadi dia adalah ejen penurunan yang kuat. Jadi dia cenderung derma elektron, dia dapat mengesahkan kupron daripada larutan garamnya. So di sini tindak balas pengesaran logam berlaku. Okey, kemudian yang kedua sama juga magnesium. Okey, magnesium lebih negatif daripada zinc. Jadi magnesium lebih cenderung menderma elektron kepada zinc. Jadi zinc ion akan terima elektron daripada magnesium dan di situlah berlakunya tindak balas pengesaran. Kita tengok yang ketiga pula, copper. Boleh tak dia derma elektron kepada zinc? Copper positif, zinc negatif. Tak boleh. Okey, jadi copper bukan ejen penurunan yang kuat. Dia sangat lemah. Okey, semakin negatif semakin kuat je kekuatan ejen penurunan. Okey, jadi untuk
tindak balas ketiga tidak berlaku kerana koper adalah ejen penurunan yang lebih lemah. Jadi ia sukar menderma elektron, maka tidak dapat mengesahkan zinc daripada larutan garamnya. Okey, jadi kesimpulan, okey, ejen penurunan yang kuat, okey, kita tengok di sebelah sini. Okey. Okey, semakin kita tengok dari segi beza keupayaan dia. Okey, dari positif ke negatif. Semakin kuat. Jadi semakin negatif, semakin kuat kekuatan ejen penurunan sebab dia semakin cenderung derma elektron. Bila dia derma elektron, dia dapat dioksidakan. Okey, sekarang kita tengok kekuatan ejen pengoksidaan pula. Okey, kita tengok di sini. Okey, semakin positif. Okey, dia daripada negatif ke positif. Semakin positif, semakin kuat kekuatan sebagai ejen pengoksidaan. Sebab dia lebih cenderung terima elektron. Bila dia terima elektron, dia dapatlah diturunkan. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kerja rumah, okey. Okey, you all hanya buat nota ringkas sahaja and then jawab uji diri 1.2. Salin soalan and then jawab. Jawapan saya sudah bagi. Jadi kamu fahamkan and then jawab dalam buku A. Okey, jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.